sekarang kita akan tengok quadratic function. So, quadratic macam biasalah. Dia ada senyum ataupun masam kan. Itu memang kita dah tahu. So, quadratic dalam bentuk x square plus bx plus c. So, first kali, bila kita dapat function, kita kena tengok function itu adakah dalam bentuk completing the square. Maksudnya, maksud dalam bentuk completing the square adalah dia ada satu je x. So, mungkin dia macam ni. X minus A square plus B. Macam tu. Dia ada satu sahaja X. Okay, sebab from our CTS, daripada bentuk ni, kita boleh cari minimum ataupun maximum point dia. Okay, so, for example, this one. So, minimum point dia adalah A, B. Itu cara untuk kita ambil dia punya point dia. Minimum point. So, terus ambil nilai ni, terus ambil nilai ni. Okay, then kita kena cari juga Y-intercept dan X-intercept. Lepas tu, range dia adalah daripada min ke infinity ataupun daripada negative infinity ke max. Okay, ni kita akan go into detail kejap lagi. Dan kenapa dia macam ni? Okay, contohnya kan, graf kuadratik senyum. For example, kita ada dia punya minimum point dia dekat sini adalah 2, 3. Okay, so kita akan ambil range dia daripada nilai y ni. So, 3. Okay, sebab bawah sekali adalah 3 kan. So, 3 infinity. Itu adalah cara untuk kita baca range. Tak apa, nanti kita akan tengok balik. Okay, sekarang ni example 7. We have y equals to 3x square plus 1. So, bila kita ada dalam bentuk macam ni, y equals to 3x square plus 1, ini dah dalam bentuk completing the square, so kita tak perlu buat apa-apa. Okay, lepas tu kita tengok dekat sini, graf kita, positive 3, so senyum. Lepas tu kita ada plus 1. Okay, plus 1 ini adalah pada y. So, contohnya dekat sini lah. Jadi, graf kita akan jadi macam tu. Okay, tak smooth sikit. Okay, so macam tu. So, ini adalah y. This one adalah x. Okay, this one adalah nilai 1 tadi yang kita ambil dekat sini tadi. 3 dekat depan tu tak ada apa-apa pun. Just nak menentukan bentuk graf kita tu, mangkuk dia tu, buka besar ke buka kecil. Okay, so this is our graph. Okay, daripada sini, kuadratik. Okay, untuk kuadratik, domain dia akan sentiasa negatif infinity, infinity. Akan sentiasa negatif infinity to infinity. Unless dia ada bagi syarat apa-apa. Contohnya macam x greater than 0 ke apa, ini akan jadi domain baru kita. Tapi kalau dia tak cakap apa-apa, domain akan sentiasa from negative infinity to infinity. Okay? Dan kalau kita cek daripada kiri ke kanan pun, nilai paling kiri adalah negative infinity. Nilai paling kanan pun adalah infinity. Okay. So, now range. Okay, so range macam kita cakap tadi, kita tengok daripada graf, apa minimum point dia? Apa minimum y dia? Y dia paling rendah adalah apa? Ni y dia kan, graf kita, nilai paling minimum dia adalah 1. So, 1. Infinity. Dan kalau kita tengok daripada graf kita, daripada bawah ke atas pun, okay, minimum dia adalah 1. Okay, so ini adalah range. Okay, next we have negative x square minus 1. So, negative x square, masam. Okay, lepas tu kita ada negative 1. Negative 1 ini adalah untuk paksi y. So, tandakan dekat y-axis. So, negative 1 somewhere here. Okay, negative 1. Lepas tu, graf masam. Masam. Macam tu. Okay, so, domain. Domain akan sentiasa negative infinity to infinity. Okay, range. Range kita tengok. Daripada graf kita, apa nilai paling bawah? Ini graf kan? Graf kita daripada sini sampai sini. Maksimum sampai sini. This is maximum point Maximum point. Okay, so graf kita dari bawah sampai atas. So, paling bawah adalah apa? Negative infinity. Paling maksimum? Negative 1. Negative 1. Close. Okay, kenapa close? Sebab graf kita termasuk dengan negative 1 ni. Okay, so itu adalah kuadratik. Next is y equals to x minus 2 square. Okay, so ini masih lagi dalam bentuk completing the square sebab kita ada satu sahaja x. So, kalau kita cuba tulis balik, y equals to x minus 2 square plus 0. Kenapa saya letak plus 0? Sebab saya nak tahu apa minimum point kita. Daripada sini kita dapat 2. Okay, sini kita dapat 0. So, 2, 0. Kita punya minimum point.
Dan kita tengok dekat sini, X kita positif. Positif. So, graf senyum. Okay, senyum. Macam mana bunyi senyum? Okay, senyum lah. Okay. Then, sekarang ni, kita tengok pada kita punya maksimum ni, kita tandakan dulu dekat mana nilai 2, 0. So, 2, 0, somewhere sini. Lepas tu, kita dah tahu dia graf senyum. Senyumkan dia. Mesti kena dekat 2, 0. Okay, kita kedut dah tu. Okay, kita betulkan sikit. Okay, so, ini adalah 2, 0. Lepas tu, kita tengok dekat sini. Cuba baca balik soalan. Soalan dia ada bagi syarat. X between 0 to 5. So, maksudnya, graf kita mesti lebih daripada kosong. So, saya dah padam yang belakang tu. Dan mesti sampai 5 sahaja. So, for example, 5 dekat sini. 5. So, yang belakang ni kita padam. Okay, so saya matikan dia dekat sini. Okay. Then, daripada sini kita boleh tengok domain kita. Domain kita apa? Terus ambil daripada soalan ni. So, this is our domain. Domain. So, domain adalah 0, 5. Dan kalau kita tengok pun, graf kita, kalau kita tengok daripada kiri ke kanan, paling kiri adalah kosong, paling kanan adalah 5. Okay, how about range? Range kita tengok daripada graf kita yang paling bawah. Dekat sini kan? Sini. Dia yang paling atas mana? Dekat sini. Okay, so, macam kita tak tahu nilai yang ini. Kita substitutekan X equals to 5 sub X equals to 5 dalam Y equals to X tu. So, Y equals to 5 minus 2 square. So, dapat 9. So, maksudnya nilai dekat sini adalah 9. Okay. So, graf kita. Okay, bukan 2 range kita adalah 0 to 9. Bukan 2. 2 ni adalah nilai X. Okay, so paling bawah adalah 0. X equals to 0. Y. Paling bawah adalah 0. Paling atas adalah 9. So, itulah domain dan range. Okay, so now kita tengok Y equals to X square plus 2X minus 1. X between negative 3 and 2. Okay, kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah trick dia. This one is domain. Okay, so kita akan cari dia punya bentuk dia. Dan juga kita nak cari dia punya, dia punya minimum maximum point. So, kita tengok dekat sini, kita ada 2X. Kalau sebelum ni, soalan A, B dan C, kita ada satu sahaja X. Yang ni kita ada 2X. So, kita akan buat completing the square. So, Y equals to, macam mana formula dia? X. Lepas tu tengok ni plus 2 ni. So, plus 2 over 2 square minus 2 over 2 square minus 1. So, Y equals to X plus 1 square minus 1 minus 1, so dapat minus 2. Okay, so graf kita akan bergantung pada sini. Dan apa dia punya minimum point dia? Macam mana kita tahu minimum? Sebab dia senyum. Graf senyum kan? So, mestilah minimum point. So, minimum point dia adalah, kita akan ambil sini. Bukan, jom. Kita akan ambil macam ni. Ni, X plus 1 equals to 0. So, X equals to negative 1. So, minimum point dia adalah negative 1, negative 2. Minimum point. Okay, so tandakan negative 1, negative 2 dekat mana? So, negative 1, negative 2. So, lebih kurang dekat sini. Okay, minimum Betul, graf senyum. So, buatlah. Okay. Sini. Macam tu. Okay, betulkan sikit nanti. Minimum dia pun tak betul tu. Saya betulkan sikit. Okay, so this one. So this one is minimum negative 1, negative 2. Okay, so domain apa? Domain kita tahu dah tadi. Domain adalah negative 3, negative 2. Range, okay, range kita akan tengok nilai yang paling bawah. Tengok graf kita. Paling bawah nilai dia apa? Paling atas nilai dia apa?
So, paling bawah adalah negative 2. Sekejap, padam merah pula. Okay, so negative 2. Okay, paling atas. Okay, macam kita nak tahu paling atas? Kita kena tengok balik graf kita. Graf kita kan daripada negative 3 kan? So, graf kita akan stop dekat sini. Negative 3. So, this one is negative 1. So, negative 3 lebih kurang dekat sini. Sikit je. Tak apa, negative 3. Okay, kita padam. Sampai sini je. Sampai 2. So 2 lebih kurang dekat sini. Tinggi sikit. Okay. So this is 2. So paling tinggi graf kita sampai sini. Okay. So kita nak cari nilai yang paling tinggi ni apa? Substitute x equals to 2. So y equals to 2 plus 1 square minus 2. So kita akan dapat 7. Okay, so nilai dekat sini 7. Sini Jadi range dia adalah negative to 7. Okay, so dah siap untuk kuadratik. Cubic adalah x cube. Okay, so kalau kita ada positif, so nilai dia, gambar dia macam ni. Kalau x cube tu negatif, dia punya gambar dia macam ni. Okay, so macam mana kita sketch? Ini antara graf yang paling senang. Okay, so kita cari x-intercept, y-intercept. Lepas tu kita tengok dia positif ataupun negatif. So for example, example A, 8a. So we have fx equals to x cube. So gariskan kita punya axis y, x. So x cube, x tu positif. So macam tu je. Dia macam S sikit tu. Okay, so this is y equals to x cube. Okay, then kita tengok what is the domain. Okay, domain. Okay, domain adalah daripada kiri ke kanan. So, kita tengok value yang paling kiri adalah apa. Okay. So, kalau kita tengok, graf kita tu boleh sampai mana-mana pun. Dia tak ada had kan. So, negative infinity to infinity. So, what about range? Range adalah, okay, ni daripada bawah ke atas. Ini daripada kiri ke kanan. So, daripada bawah, graf kita boleh jadi apa-apa nilai pun. Dan dia akan sampai atas sekali. Infinity. Okay, so itu adalah graf cubic. Okay, then we have fx equals to negative x square. Pun sama juga. Okay, tentukan dia punya, lukis dulu dia punya axis. Okay, dah tersengit-sengit dah tu. Okay, korang guna pembaris ya. Okay, so y, x. So we have negative square. So negative x square macam ni. Terbalik. Macam tu. Okay. So tengok. Domain. Domain adalah apa? Daripada bawah. Daripada kiri ke kanan. So negative infinity to infinity. Sebab kita boleh any nilai pun. Daripada kiri ke kanan. Okay, then kita tengok dia punya range. Range adalah nilai yang paling bawah sampai nilai yang paling atas. So, daripada bawah, okay, sampai atas. Okay, negative infinity to infinity juga. Ataupun boleh je tulis any real number. Tulis je simbol real number tu. Okay. So, next. Y equals to 4 minus x cube. Okay. So, kita ada x cube ni. So, dia mesti yang terbalik macam ni. Okay, buruk sangat. Kita betulkan sikit. So, dia macam ni. Lepas tu kita ada 4. So, 4 ni apa pula? Okay, cuba kita cari y-intercept, x-intercept. Okay, so substitute when x equals to 0. Okay. So, when x equals to 0, kita akan dapat y equals to 4. When y equals to 0, kita akan dapat 0 equals to 4 minus x cube. X cube equals to 4. X equals to cube root of 4. Biar je gitu. Tak payah tekan calculator. Okay, then kita tandakan. Kita dah tahu bentuk dia sengit macam ni. Okay, yang macam cacing tapi dia sengit. Then kita tandakan x equals to 0, y equals to 4 somewhere here. Then kita tandakan when y equals to 0, x equals to cube root 4. Cube root 4. Okay. Okay, so graf kita
S macam tadi tu, tapi dia lalulah kat sini. Okay, nampak tak? Dia punya sengit dia tu kan? Nampak kan? Dia macam ni. Dia macam ni. Okay. Dia sengit macam tu. Tapi dia kena pada 4 dan cube root tu. Cube root of 4. Okay, domain. Okay, saya tak nak tulis domain dah lepas ni. Saya tulis D sahaja. So, domain adalah any real number. Range pun sama juga, any real number. Kenapa? Sebab yang 4 dan cube root 4 tu tak ada benda pun. Itu just intercept sahaja. Dan kita tahu bentuk. Kita tengok nilai paling kiri adalah negatif infinity. Nilai paling kanan adalah infinity. Nilai paling bawah adalah negatif infinity. Nilai paling atas adalah infinity. So that's why any real number. Okay. So sekarang kita tengok D, y equals to 2x cube minus 2x square. Okay. Graf kubik juga. Okay, so kita cari y-intercept dan x-intercept. So when x equals to 0, okay, so masukkan lah 2, y dulu. Y equals to 2x to 0. Okay, cari y. Okay, untuk soalan D, kita cari dulu y. Untuk soalan D, y equals to 2x cube minus 2x square. Kita cari dulu x-intercept dan y-intercept. So, when x equals to 0, so y equals to 2, 0 minus 2, 0. So, dapat 0. Okay, so maksudnya kita dapat 0, 0 lah. Okay, then, when y equals to 0, so kita ada 0 equals to 2x cube minus 2x square. So, kita factorize 2x square. Kita akan dapat x minus 1 equals to 0. So, daripada sini, 2x square equals to 0. X minus 1 equals to 0. X equals to 1. So, yang ni pula kita dapat x equals to 0. So, kita dapat 2 x-intercept dekat sini. So, 0, 0 dan juga 1, 0. Okay, sekarang kita akan lukis. So, kita tandakan dulu 0, 0, 1, 0. Okay, lepas tu kita tahu bentuk dia untuk positif. So, bentuk dia macam ni. Jadi, kita akan lukis dia nanti daripada atas, bawah. Macam tu. Okay. Okay, betulkan sikit, adjust sikit yang ni. Okay lah, macam tu. Okay, so what is the domain? Domain dia tak bagi kan daripada soalan kan. So, negatif infinity tu infinity. Kita tengok paling kiri adalah negatif infinity. Paling kanan adalah infinity. So, range pun sama juga. Negatif infinity tu infinity. Jangan tengok dekat sini je. Sebab ini bukan maksimum dia. Kita ada atas lagi. Ni maksimum dia. That's why kita ambil negatif infinity tu infinity. Okay, sekarang kita akan set. Okay, set kan kita tahu function dia ada set lah. Okay, lepas tu untuk kita tahu bentuk dia, dia ada 4 jenis. Okay, satu kalau dia positif. So, positif first quadrant. Kita tengok dekat sini. Positifnya. Positif. Okay, lepas tu kalau sini negatif, sini positif, dia akan jadi second quadrant lah. Kita tengok dekat X tu positif ke negatif. Okay, lepas tu contohnya yang ini, X dia negatif, dia pun negatif. Negatif apa? Third quadrant. So, ini depan dia positif, depan X positif, kat depan set tu negatif. So, fourth quadrant. Itu cara untuk tahu bentuk dia. First kali identify dahulu dia positif ataupun negatif. Okay. Next, kita akan tengok dia punya endpoint. Okay. Lepas tu kita akan tengok sign. Okay, sekarang ni macam ni. Saya tak nak fokus kepada endpoint. Kita tengok macam ni. Kita terus tengok kepada example 9. We have fx. Set x minus. Kita fokus kepada set ni. Depan ni positif, depan ni pun positif. So, kita tahu ini adalah first quadrant. Okay, first quadrant. So, maksudnya bentuk dia macam ni. Tapi, kita ada ni, negatif 2 dekat belakang ni. So, negatif 2 ni adalah, maksudnya,
kita akan start kita punya graph tu dekat mana. Okay, so ini kita akan jadikan dia sebagai nilai pada y-axis. So tandakan negatif 2 dekat y-axis. Okay, lepas tu kita tahu bentuk dia macam ni. Then macam tu je. Okay, sudah habis. Okay, lepas tu kita tengok dekat graf kita ni, kita ada x. So x intercept y equals to 0. So x intercept, saya terus tulis kat sini je, senang kita nak refer nanti. So y equals to 0. So substitute y equals to 0, 0 equals to set x minus 2. So kita akan dapat x equals to 4. So nilai kat sini adalah 4. Okay, sekarang kita akan tengok domain dia. Domain dia, kalau cara kita nak tengok, kita tengok dalam set tu. Okay, so sekarang kita padam balik. Kita tengok domain daripada sini. Okay, kita tengok nilai x dia. Kita kena tahu, untuk set, kita tak boleh ada negatif kan, akan sentiasa positif. So kita akan ambil domain dia, ni ambil x ni. So x greater equal 0. So ini adalah domain dia. Kita tengok yang dalam set tu nilai dia apa. Okay, range pula. Kita nak tengok kat mana? Kita tengok dekat belakang ni. This one akan jadi dia punya range. Okay, so kita tengok pada graf. Nilai paling minimum adalah negatif 2. So, x greater equal, x pula. Range adalah y, y greater equal negatif 2. Okay, so ataupun cara lain untuk tulis dia. Okay, domain adalah 0 infinity. Range adalah negatif 2 infinity. Okay, now B. Set x plus 3 pun sama juga. Kita tengok nilai dulu dekat x. Depan x positif, dekat depan set pun positif. So, first quadrant. Lepas tu kita tengok kita ada plus 3. Plus 3 ni dekat y. So, y. Kat mana y? So, plus 3. So, lebih kurang dekat sini lah. 3. So, bentuk dia macam tu. Darah. Okay. So, ada y-intercept tak? Tak ada. X-intercept pun tak ada. So, kita akan tengok domain. Kita akan tengok dalam set. So, domain x greater equals to. Sekejap kita tulis cantik sikit dalam bentuk set. So, x dot dot x greater equals to 0. Ataupun kita tulis dia 0 infinity. Range pula. Okay, range kita akan tengok dekat belakang ni kan. Range. Tapi kita tengok juga bentuk dia. Kita kena refer juga bentuk dia. So, minimum dia adalah 3. So, 3 infinity. Macam tu, senang je. Okay, next. Set x plus 4. Okay, cuba kita tengok. Dekat dalam ni kita ada x plus 4. Dekat belakang ni kita tak ada apa-apa. So, saya tambah je plus 0. Okay, sekarang ni kita akan tentukan kita nak start dekat mana. Ianya hujung dia tu dekat mana kan. So, x plus 4 equals to 0. So, x equals to negative 4. So, kita akan ambil koordinat dia negative 4, 0. So, tandakan dulu negative 4, 0 dekat mana. So, lebih kurang dekat sini. Okay. Lepas tu, kita tengok bentuk dia. Okay, padam sikit. Dekat depan x ni positif. Dekat depan set pun positif. So, positif, positif. First quadrant. So, bentuk dia macam tu. Okay. So, kita dah ada dah. Kita nak start daripada negative 4. So, bentuk positif first quadrant. Dah dapat macam tu. Okay. Then, kita tengok domain. Domain nak tengok kat mana? Macam saya cakap tadi, domain kita tengok dalam set. Okay. So, domain akan dapat x plus 4 greater equal 0. So, x greater equals to negative 4. Kita tulis macam ni lah. Okay. X plus 4 greater equal 0. So, x greater equals to negative 4. So, domain adalah negative 4 infinity. Okay. Range macam mana pula? Range kan kita kata dah tengok dekat belakang ni kan. So, range start daripada 0. Okay, range kan kita ambil nilai y kan. Range ke daripada bawah ke atas. So, range adalah 0, infinity. Okay, so settle C.
Next is D. Okay, so kita tengok dulu bentuk dia. Okay, so X positif, Y negatif. Positif, negatif. Kuadran ke berapa? Okay, kuadran ke berapa? So, X positif, Y negatif. So, kuadran ke 4. So, dia macam tu. Lepas tu, kita tengok pula. Okay, dekat belakang ni tak ada apa-apa. So, plus 0. So, kita tengok dekat sini. Kita dapat X equals to negative 3. Dan kita ada 0. So, kita akan start graf kita daripada negative 3, 0. Okay, tandakan negative 3, 0. Negative 3, 0. Lebih kurang dekat sini. Lepas tu, bentuk dia daripada fourth quadrant. Okay, so, tanda macam tu. Okay, so lebih kurang lah. Okay, so kita ada y-intercept dekat sini. So, kita kira y-intercept. So, y-intercept kena kira Kalau ada x-intercept, y-intercept kena kira. So, y-intercept x equals to 0. So, y equals to negative set 0 plus 3. So, equal to negative set 3. So, nilai dekat sini adalah negative set 3. Okay, now, domain dan range. Kita tengok dalam kita punya kurungan, dalam set, kita ada x plus 3. So, x plus 3 kita equals to 0. X greater equals to negative 3. So, domain, okay, negative 3, 0. Infinity, 0 pula. Okay, range. Range adalah daripada bawah ke atas. So, kita tengok dekat 0 ni kan. Ini adalah range. Tapi, walaupun kita tengok dekat belakang tu, kita kena tengok juga bentuk kita. So, nilai range kita from paling bawah adalah negative infinity. Betul tak? Sebab graf kita ni sampai mana-mana pun boleh lagi kan. So, range adalah negative infinity sampai mana? Sampai kosong. Paling tinggi dia kosong je. Bukan negatif 3. Negatif 3 ni adalah nilai X. Range adalah nilai Y. So, 0. Tutup. So, itulah kegunaan kita tengok. Oh, betul lah ada 0 dekat soalan kita. Okay. Dan question D. Question E. Set X plus 1 plus 2. Okay, macam biasa. Tengok dulu dia kuadran mana. So, positif, positif. So, first quadrant. Lepas tu tengok dekat sini. Dia punya point yang kita boleh dapat dekat sini adalah X equals to negative 1. So, dapat negative 1, 2. So, tandakan dulu negative 1, 2 dekat mana. Okay, negative 1, 2 dekat sini Negative 1, 2. Lepas tu graf kita first quadrant. So, macam tu. Okay. So, domain. Domain macam biasa. Ambil dalam set. Okay. X plus 1 greater equals to 0. Kenapa kena greater equals to 0? Sebab dalam set tak boleh negatif. Kena sentiasa positif. Set negatif kan tak ada kan? Okay. So, X greater equals to negative 1. So, domain negative 1 infinity. Okay. Range pula. Range kan kita tengok dekat belakang kan? Okay. So, kita tengok 2 negatif infinity ke 2 ataupun 2 to infinity. So, kita tengok 2 ni adalah kita punya minimum. Okay. So, range kita akan kira daripada sini sampai atas. So, range adalah 2 to infinity. Okay. Next. Question F. Okay. Sikit lagi untuk set. Kita tengok dulu. Kita nak letak dekat kuadran mana. X negatif depan set positif. So, kita ada negatif, positif. So, bila negatif, positif, kuadran mana? Kuadran 2. Okay, so kuadran 2 bentuk dia macam ni. Okay, lepas tu kita tengok value yang kita boleh dapat daripada sini. 1 minus 3x equals to 0. So, x equals to 1 over 3. So, kita akan dapat, kita punya point adalah 1 over 3 negative 1. Okay, yang belakang ni terus ambil je. Okay, tandakan dekat graf kita 1 over 3 negative 1. So, lebih kurang dekat sini. Okay, so this is negative 1. This is 1 over 3. Lepas tu, kita dah tahu bentuk dia macam tu. Okay, so bentuk dia dekat second quadrant. So, kita terus lukis. So, okay, macam tu. Okay, lepas tu, mungkin ada orang tanya,
Macam kenapa kita sure sangat kita akan selalu dekat sini? Kenapa bukan dekat sini ke ataupun dekat tempat lain? Okay, so nak check, nak surekan dia, kita check lah. When x equals to 0, so kita dapat f0 equals to y lah. Okay, y equals to set 1 minus 3, 0 minus 1. So kita dapat set 1 minus 1, 0. So sama juga. When y equals to 0, kita dapat 0 equals to set 1 minus 3x minus 1. So 1 equals to set 1 minus 3x. 1 equals to 1 minus 3x. So dapat x equals to 0. So that's why kita boleh sure kan kita punya x intercept, y intercept adalah pada 0, 0. Okay. Okay, so sekarang ni domain. Macam biasa, ambil dalam set. Okay, so 1 minus 3x greater equals to 0. Negative 3x greater equals to negative 1. 3x less than equals to 1. Sebab kita ada negatif dekat x. So kita nak buang negatif dekat x. Kita akan tukar sign. So x greater equals to 1 over 3. So domain kita adalah negative infinity 1 over 3. Ataupun kalau kita tak sure, kita boleh tulis macam ni. Okay, x is less than 1 over 3. Macam tu. Okay, range pula. Range kita akan tengok yang dekat belakang ni kan. Negative 1. So negative 1 to infinity. Negative 1, infinity. Okay, ataupun nak tulis dalam bentuk solution set. So x greater equals to negative 1. Okay, so dah siap untuk set. Okay, next adalah reciprocal function. Reciprocal function adalah function 1 over 1 over. So function ni special sikit, ada asymptote. Asymptote tu apa? Asymptote tu kita boleh assume dia sebagai satu line yang graf kita tak boleh kena dia. Okay, atau kalau saya panggil dia pagar elektrik. So asymptote ni dia macam pagar elektrik, graf kita tak boleh kena tapi kita boleh dekat dengan dia. Okay, ini asymptote. So we have two asymptotes for reciprocal. We have horizontal asymptote kat vertical. Okay, contohnya kalau kita tengok pada yang dalam kotak kita ni, we have fx equals to 1 plus 1 over ax plus b. Plus b tu saya yang tambah. Okay, so kita boleh dapat asymptote daripada sini. Okay, so ini kita akan dapat vertical asymptote. Vertical asymptote. B ini, okay, tukar warna. B ini akan jadi kita punya horizontal asymptote. Okay, so yang paling penting sekali tahu bentuk dia. Kalau x kita positif, okay, kalau sini positif, graf kita akan pada kuadran 1 dan third quadrant, first dan third quadrant. Kalau A kita tu negatif, dia akan jadi second and fourth quadrant. Okay, so dan jangan lupa kalau ada x intercept, y intercept, kena cari juga. Okay, now sketch the graph and state the domain and range. Okay, so from this question, sekali kita akan determine dulu dia punya pagar elektrik dulu. Yang penting kena ada pagar dulu. So kita tengok dekat bawah, we have 2x. So apa yang kita akan buat, macam ni kita nak cari pagar elektrik. 2x equals to 0. So x equals to 0. Okay, dan ingat maksud asymptote tu adalah x kita tak boleh jadi value tu. Sebab kalau kita substitute x sama dengan kosong, kita akan dapat 1 over 0. So denominator takkan boleh 0. So maksudnya x kita tak boleh lah nilai 0 ni. Okay, so ini akan jadi kita punya vertical asymptote. Okay, so nak tanda macam mana? Tanda lah x sama dengan kosong. Dekat mana? Dekat sini. Okay, so vertical asymptote. So this is our vertical asymptote. So tu saya conteng dekat paksi tu dengan line warna merah. Okay, next adalah horizontal asymptote. Okay, nak cari mana horizontal asymptote? Tengok dekat belakang dia, ada tambah apa-apa tak? Tak ada kan? So maksudnya dia tambah 0. So horizontal asymptote kita akan jadi HA equals to Y equals to 0. So tandakan juga vertical asymptote Y equals to 0. Okay, itu satu. Tandakan dia punya asymptote dulu. Lepas tu kita tengok
1 over 2x. Ke negatif. So, positif adalah kuadran pertama. Dan kuadran ketiga. Okey, sekejap saya betulkan sikit. Tak cantik. Okey. Macam tu. Okey, so. How about the domain? Okey, domain dia. Okey, sebab tadi kita dah buat asymptote kan. So, kita tengok domain dia. Domain adalah daripada kiri ke kanan. So, kita tengok graf kita. Okay, graf kita akan bergerak daripada nilai yang paling minimum, nilai yang paling kiri, negatif infinity sampai stop kat sini. Okay, tapi nilai kat sini kita tak tahu. So, kita akan letak nilai asymptote kita. So, negatif infinity asymptote. Inilah ni. Sampai 0, union, 0, infinity. Kiranya nak katanya, graf kita tu, daripada negatif infinity sampai 0. Lepas tu dia macam lompat. Dia start balik. Daripada 0 sampailah ke infinity. Itu adalah domain kita. Okay, range pula. Okay, range pula daripada bawah ke atas kan. Okay, kita tengok bawah. Okay, daripada negatif infinity sampai, dia stop sampai pagar kita. Pagar kita berapa? 0. So, pun sama juga. Negatif infinity to 0. Union, lepas tu dia sambung. Dia lompat pagar tu, dia sambung lagi jalan. So, 0, infinity. So, nak bagi tahu yang dekat sini, untuk domain, kita akan refer kepada vertical asymptote. Untuk range, kita akan refer kepada kita punya horizontal asymptote. Okay. So, that is question 10A. Okay. Then, question 10B. So, kita tengok balik. Okay, so y equals to negative 3 over x. Okay, kita tengok asymptote, vertical asymptote is equals x equals to 0. So, horizontal asymptote tak ada apa-apa. So, this will be our horizontal asymptote. Y equals to 0. Okay, so tandakan dekat graf kita y equals to 0 dan x equals to 0 sebagai kita punya pagar kita. Okay, so dah siap. Asymptote yang merah tu adalah asymptote kita. Then, kita tengok dekat sini. Negatif. So, bila negatif, kuadran kedua dan 4. So, kuadran 2 dan kuadran 4. Okay. So, apa yang kita akan buat next adalah dia punya domain. Domain, okay, daripada kiri ke kanan. So, negatif infinity sampai 0. Sebab vertical asymptote kita 0, union 0, infinity. Okay, range daripada bawah ke atas macam tadi kita dah buat. Paling minimum adalah negative infinity sampai 0, sampai pagar elektrik kita. Dan dia sambung balik. Dia lompat, dia sambung balik. Okay, so negative infinity 0, 0, infinity. Okay. Lepas tu nak tunjuk juga cara lain untuk tulis. Dia boleh macam ni juga. Any real number except 0. Macam tu pun boleh. Okay. Question C. 1 over x minus 3. So, vertical asymptote. X equals to 0. Horizontal asymptote. VA. So, horizontal asymptote. Y equals to negative 3. Okay, tandakan dulu. X equals to 0. So, x equals to 0. Kat sini. Y equals to negative 3. So, lebih kurang kat sini lah. Okay. Okay, so this one is negative 3. Okay, lepas tu, positif ke negatif? Soalan ni. Depan ni positif kan? So, positif kuadran first, kuadran ketiga. So, first quadrant. Lebih kurang macam ni. Dan ni, bila kita dah ada asymptote, kita dah macam boleh abaikan dah x axis, y axis tu. Segera kita macam ni. Satu. Kiranya nak kata, kita akan tengok first quadrant dan quadrant daripada kita. Sebab pentingnya buat asymptote dulu. Third. Okay, so first quadrant and third quadrant. Okay, so domain. Macam biasalah, domain kita akan tengok nilai x. So, negative infinity sampai 0. Union, 0 infinity. Okay, tengok pada this one. Nampak. Then range.
kita akan tengok pada nilai asymptote kita, y equals to 3. So, negative infinity, negative 3, union, negative 3, infinity. So, dia akan sambung dekat sini. Okay. So, next, D. Okay, D pula. Okay, cari dulu dia punya asymptote. Kata kenapa pula ada nombor kat depan? Tak apa. Tulis je balik. Negative 3x plus 2. So, vertical asymptote. X equals to 0. Horizontal asymptote. Y equals to 2. Okay, tandakan dulu. Vertical asymptote. X equals to 0. Tandakan dulu horizontal asymptote. Y equals to 2. So, lebih kurang kat sini lah. Kat sini. Okay, so 2. Okay, so lepas tu kita tengok. Negatif kan? So, negatif kuadran kedua dan 4. Dah ingat, bila kita dah ada asymptote, asymptote tu akan jadi kita punya paksi baru kita. So, kuadran kedua. So, negatif 2. Ni. Kuadran keempat. Macam tu. Okay. So, dah siap. Okay, lupa nak bagi tahu tadi pun daripada question C pun sama juga. Boleh cari dia punya x-intercept So, x-intercept y equals to 0. So, 1 over x minus 3 equals to 0. 1 over x equals to 3. So, x equals to 1 over 3. Okay, 1 over 3. So, sama juga dekat sini. Kita ada x-intercept dekat sini. So, 2 minus 3 over x equals to 0. X-intercept y equals to 0. So, 3 over x equals to 2. So, x equals to 3 over 2. 3 over 2. Okay. So, domain. Domain terus tengok pada dia punya x, vertical asymptote. So, negative infinity 0. Union 0. Infinity. Okay. This one Ni. Then, range. Terus tengok pada horizontal asymptote. Negative infinity 2. Union 2 infinity. Okay. So, G. Settle. Okay, next. E. 4 over x plus 2 plus 1. So, tengok dulu. Asymptote. X plus 2 equals to 0. X equals to negative 2. So, ini akan jadi kita punya vertical asymptote. This one akan jadi horizontal asymptote. Y equals to 1. Okay, tandakan dulu dia punya asymptote. X equals to negative 2. So, lebih kurang dekat sini. Negative 2. Lepas tu, horizontal asymptote y equals to 1. So, lebih kurang dekat sini. Y equals to 1. Tanda lah. Equals to negative 2. Semua tadi saya tak tanda. Okay, tak apa. Okay, boleh tanda Better tanda. Okay. So, sekarang ni kita tengok soalan kita positif ke negatif? Positif kan? Positif 4. So, positif quadrant. First quadrant. And third quadrant. Ingat saya dah cakap, bila kita dah ada asymptote, asymptote akan jadi axis baru kita. Okay, so dia jadi macam tu. So, dekat sini kita nampak ada satu x-intercept. So, x-intercept y equals to 0. So, nanti kira lah. Okay, so ini pun sama, kita ada y-intercept. Y-intercept x equals to 0. So, dekat sini, saya kira y-intercept dulu. So, 4 over 0 plus 2 plus 1. So, 4 over 2, 2 plus 1, 3. So, nilai dekat sini 3. Dekat sini, 4 over x plus 2 equals plus 1 equals to 0. So, 4 over x plus 2 equals to negative 1. So, rearrange. Okay, so 4 equals to negative x minus 2. So, kita akan dapat x sama dengan negative 6. Okay, so this one mana tadi? This one negative 6. Okay, so dah ada macam ni. Kita dah lukis apa semua. So, terus buat domain. Domain macam biasa ambil dia punya vertical asymptote. So, negative infinity, negative 2. Union, negative 2 infinity. Range. Ambil horizontal asymptote, negative infinity 1. Union 1 infinity. Okay, last one. Fx equals to negative 5 over x minus 3 plus 2. Horizontal asymptote. Okay, guna warna lain. Vertical asymptote. X minus 3 equals to 0. X equals to 3. This is our VA. Okay, horizontal asymptote. Y equals to 2.
2. Okay, tandakan y equals to 2, x equals to 3. So, sini x equals to 3, y equals to 2. So, lebih kurang dekat sini. Y equals to 2. Okay, naik lagi. Okay, so jangan lupa negatif kuadran kedua dan 4. So, kuadran kedua, kuadran keempat. Okay, bila dah ada asymptote, abaikan x dan y exist. Okay, so kalau ada y-intercept dan x-intercept, nanti cari. Okay, dan saya terus kepada domain. Domain adalah negative infinity 3 union 3 infinity. Range adalah negative infinity 2 union 2 infinity. Ataupun boleh tulis macam kita buat tadi. Domain adalah any real number except 3. Range adalah any real number except 2. Okay, so done for reciprocal.